Apa tu? Oh, itu adalah virus corona. Sekarang ini, negara kita dan seluruh dunia sedang menghadapi krisis ataupun sangat-sangat genting berkaitan dengan penyakit atau penularan COVID-19. COVID-19 adalah disebabkan oleh virus corona dan penyakit ini boleh menyebabkan kematian. Apa itu virus? Virus adalah sejenis mikroorganisma. Mari kita teruskan menonton video ini untuk mengetahui apa itu virus dan apa itu mikroorganisma. Hai murid-murid, Assalamualaikum. Jom belajar sains tingkatan 5 bersama Cikgu Noraini. Baiklah, kita akan mulakan video untuk tingkatan 5 ini dengan bidang pembelajaran 1 iaitu mikroorganisma. Baiklah, kita akan mulakan dengan standard kandungan 1.1 dunia mikroorganisma. Untuk video ini, standard pembelajarannya adalah seperti berikut. Yang pertama, kita nak berkomunikasi mengenai mikroorganisma. Mikroorganisma. Apa itu mikroorganisma? Mikroorganisma ialah organisma seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Mikroorganisma hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop. Sekarang, mari kita lihat flora normal. Flora normal merupakan mikroorganisma yang ditemukan pada organisma termasuklah manusia dan haiwan dan tidak menyebabkan penyakit. Sekarang, mari kita perhatikan sebahagian flora normal pada bahagian-bahagian berlainan dalam badan manusia. Flora normal boleh didapati pada bahagian atas salur pernafasan, pada kulit, pada uretra dan juga usus kecil. Ini semua adalah contoh flora normal yang terdapat pada badan manusia. Apakah kepentingan flora normal kepada kesihatan manusia? Flora normal bersaing dengan patogen untuk mendapatkan nutrien dan menghalang pembentukan koloni patogen. Flora normal juga terdiri daripada bakteria yang mensintesiskan vitamin B12 dan juga vitamin K. Flora normal merangsang pertumbuhan tisu badan seperti tisu kolon dan tisu di dalam salur pencernaan. Dan flora normal juga merangsang pembentukan antibodi yang melawan patogen dan penyakit. Sekarang, mari kita lihat pengelasan mikroorganisma. Mikroorganisma lazimnya dikelaskan kepada 5 kumpulan iaitu fungi, virus, alga, bakteria dan juga protozoa. Fungi atau kulat. Pernahkah anda melihat fungi? Cikgu rasa anda pernah melihat fungi. Cendawan adalah contoh bagi fungi. Sekarang, mari kita lihat ciri-ciri bagi fungi. Ciri yang pertama adalah saiz fungi.
terdapat fungi makroskopik seperti cendawan dan juga mikroskopik seperti yeast dan juga muka. Saiz bagi mikroskopik fungi adalah 10 mikrometer hingga 100 mikrometer. Cendawan adalah contoh bagi fungi makroskopik kerana ia boleh dilihat dengan mata kasar. Yeast dan juga muka pula adalah sejenis mikroskopik kerana hanya boleh dilihat di bawah mikroskop elektron. Gambar rajah menunjukkan contoh bagi cendawan, yeast dan juga muka. Bentuk fungi. Yeast berbentuk sfera, manakala muka pula berbentuk multisel yang terdiri daripada sporangium yang berbentuk sfera dan hifa yang berbentuk bebenang. Mengapakah sel fungi tidak dapat menghasilkan makanan sendiri? Ini kerana fungi tidak mempunyai klorofil. Jadi, fungi tidak dapat menjalankan proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan sendiri. Jadi, bagaimanakah fungi mendapatkan nutrien? Fungi terdiri daripada saprofit dan juga parasit. Saprofit adalah fungi yang memperoleh nutrien daripada organisma yang telah mati. Parasit adalah fungi yang memperoleh nutrien daripada perumahnya. Ini adalah contoh bagi fungi parasit. Trichophytum rubrum adalah sejenis fungi parasit. Habitat mikroorganisma lazimnya dihubungkaitkan dengan nutrisi mikroorganisma. Oleh itu, fungi biasanya hidup di tempat yang mempunyai bahan reput yang banyak, tinja, kulit haiwan dan juga makanan. Fungi juga sesuai tumbuh di persekitaran yang gelap dan lembap. Sebagai contoh, Trichophytum rubrum adalah fungi parasit yang terdapat pada kulit kaki manusia. Sekarang mari kita lihat cara pembiakan fungi. Fungi unisel seperti yeast membiak secara aseks melalui pertunasan. Ini adalah contoh pertunasan yeast. Fungi multisel seperti muka membiak secara aseks melalui pembentukan spora atau membiak secara seks melalui konjugasi. Spora merupakan sel mikroskopik yang dibebaskan oleh sporangium. Apabila spora yang sangat halus dan ringan dibawa oleh angin ke persekitaran yang sesuai, spora tersebut akan bercambah tanpa persenyawaan. Dalam proses konjugasi pula, pertemuan hifa berlaku, gamet dihasilkan dan persenyawaan gamet menghasilkan muka yang baharu. Apa pula ciri-ciri alga?
Mari kita lihat saiz alga. Alga mempunyai saiz yang berbeza-beza. Terdapat alga makroskopik seperti alga laut yang dapat dilihat dengan mata kasar. Ini adalah contoh bagi alga laut. Terdapat juga alga mikroskopik seperti Chlamydomonas dan juga Spirogyra yang berukuran antara 1 mikrometer hingga beberapa ratus mikrometer. Bentuk atau struktur asas bagi alga. Alga terdiri daripada unisel dan juga multisel. Sebagai contoh, alga unisel adalah seperti Chlamydomonas. Manakala alga multisel adalah seperti Spirogyra yang mempunyai klorofil. Bagaimanakah alga mendapatkan nutrien? Alga adalah sejenis autotrof. Kebanyakan alga berwarna hijau disebabkan oleh kehadiran klorofil di dalam selnya. Perkara ini turut membezakan alga mikroskopik daripada mikroorganisma lain. Klorofil membolehkan alga menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis. Habitat alga ialah air tawar, air masin, tanah lembap dan kulit pokok yang terdedah kepada cahaya matahari. Cara pembiakan alga adalah melalui aseks dan juga seks. Sebagai contoh, alga seperti Chlamydomonas dapat membiak secara aseks melalui belahan dedua dan juga secara seks melalui konjugasi. Ini adalah rajah yang menunjukkan pembiakan aseks. Alga seperti Spirogyra pula membiak secara seks melalui konjugasi. Rajah menunjukkan contoh bagi pembiakan seks. Sekarang mari kita lihat pula ciri-ciri bagi protozoa. Saiz protozoa. Kebanyakan protozoa merupakan mikroorganisma unisel yang berukuran antara 5 mikrometer hingga 250 mikrometer dan dapat dilihat melalui mikroskop cahaya kuasa rendah. Protozoa lazimnya wujud secara berkoloni. Gambar rajah menunjukkan contoh bagi protozoa. Protozoa mempunyai pelbagai bentuk. Sebagai contoh, paramecium berbentuk seperti bentuk selipar dan mempunyai struktur seperti mikronukleus, makronukleus, sitoplasma, wacul makanan, wacul mengecut, membran sel dan rerambut halus yang dikenali sebagai silia. Amoeba pula tidak mempunyai bentuk yang tetap. Bentuknya
berubah-ubah semasa bergerak. Amoeba mempunyai struktur seperti nukleus, sitoplasma, vakuol makanan, vakuol mengecut dan juga membran sel. Protozoa mengamalkan nutrisi yang pelbagai jenis. Terdapat protozoa yang dapat menjalankan fotosintesis seperti Euglena. Terdapat juga parasit seperti Plasmodium. Ameba mendapatkan nutrien melalui fagositosis. Ameba menggunakan unjuran sitoplasma yang dikenali sebagai pseudopodium atau kaki palsu untuk bergerak dan mengepung makanan semasa fagositosis. Gambar foto menunjukkan bagaimana ameba menjalankan fagositosis. Sekarang, mari kita lihat habitat bagi protozoa. Habitat paramecium ialah air tawar. Habitat ameba pula termasuklah tanah yang lembap, air laut dan juga perumah. Protozoa membiak melalui aseks dan seks. Paramecium dan ameba membiak melalui belahan dedua. Belahan dedua bermula dengan pembahagian nukleus diikuti oleh pembahagian sitoplasma. Sel induk membahagi dua untuk membentuk dua sel anak yang mempunyai bahan genetik yang serupa dengan induk. Paramecium juga membiak secara seks melalui konjugasi. Dua paramecium bertauk dan pertukaran bahan genetik berlaku. Sekarang, mari kita lihat ciri-ciri bakteria. Saiz bakteria. Bakteria merupakan mikroorganisma unisel yang berukuran antara 0.2 mikrometer hingga 10 mikrometer. Bakteria dapat dilihat melalui mikroskop cahaya kuasa tinggi. Penamaan dan pengelasan bakteria adalah berdasarkan bentuk asas bakteria. Bakteria mempunyai 4 bentuk asas. Sfera iaitu coccus, pilin iaitu spirillum, root iaitu bacillus dan koma ialah vibrio. Ini adalah contoh bakteria coccus. Ini pula contoh bagi spirillum. Dan ini contoh bacillus. Dan yang terakhir adalah vibrio. Perhatikan struktur asas bakteria seperti rajah 1.14 ini. Kebanyakan bakteria mempunyai dinding sel yang teguh yang memberikan bentuk dan sokongan kepada bakteria. Dinding sel bakteria tidak dibina daripada selulosa tetapi dibina daripada asid amino dan polisakarida. Sesetengah bakteria mempunyai kapsul yang melindungi dinding sel.
Sesetengah bakteria pula mempunyai struktur rerambut halus yang dikenali sebagai pili yang membolehkan bakteria melekat pada permukaan tertentu. Sesetengah bakteria juga mempunyai struktur seperti ekor yang dikenali sebagai flagellum untuk membantu pergerakannya. Bakteria mendapatkan makanan melalui pelbagai cara. Bakteria yang mempunyai klorofil menghasilkan makanannya sendiri. Sesetengah bakteria bersifat parasit yang mendapatkan nutrien daripada perumahnya. Terdapat juga bakteria saprofit yang mendapatkan nutrien daripada organisma yang telah mati. Di manakah habitat bagi bakteria? Bakteria dapat ditemukan dalam udara, air, tanah dan kesemua organisma dan bahan yang mereput. Sekarang mari kita lihat cara pembiakan bakteria. Bakteria membiak secara aseks iaitu melalui belahan dedua. Gambar foto menunjukkan proses belahan dedua. Satu sel induk akan mengalami pembahagian bahan genetik, kemudian pembahagian sitoplasma dan menghasilkan dua sel anak. Bakteria juga membiak secara seks melalui konjugasi. Gambar foto menunjukkan konjugasi. Yang pertama, pembentukan tiub konjugasi. Kemudian, pertemuan antara dua sel. Yang ketiga, pemindahan bahan genetik berlaku apabila sebahagian plasmid didermakan. Dan yang terakhir, sel anak dengan kandungan genetik yang sama terhasil. Sekarang, mari kita lihat ciri istimewa bakteria. Bakteria seperti Bacillus anthracis membentuk endospora supaya dapat bertahan dalam persekitaran yang ekstrim seperti kawasan yang terlalu panas atau sejuk, kemarau dan kekurangan makanan. Endospora ialah spora yang terbentuk di dalam sel bakteria dan mempunyai permukaan pelindungan yang kuat. Permukaan pelindungan endospora ini akan pecah apabila kawasan persekitaran endospora sesuai untuk pertumbuhan dan seterusnya bercambah untuk membentuk bakteria baharu. Sekarang mari kita lihat ciri-ciri bagi virus. Apa agaknya saiz bagi virus? Virus merupakan mikroorganisma yang paling seni dengan saiz kurang daripada 0.5 mikrometer. Virus hanya dapat dilihat melalui mikroskop elektron. Sekarang mari kita lihat bentuk bagi virus. Virus yang berlainan jenis mempunyai bentuk yang berbeza-beza. Antaranya adalah bentuk sfera seperti contoh virus influenza. Virus mozaik pula berbentuk helix.
manakala adenovirus berbentuk polyhedral. Dan bentuk terakhir adalah bentuk kompleks seperti virus bacteriophage. Mari kita lihat struktur asas virus. Virus terdiri daripada berbenang asid nukleik atau DNA atau juga asid ribonukleik RNA yang dilindungi oleh lapisan protein. Virus mempunyai ciri-ciri khas. Virus tidak mempunyai ciri hidup di luar perumah kerana tidak menjalankan respirasi pertumbuhan dan tidak bergerak balas terhadap rangsangan. Virus membiak dengan cara menjangkiti sel perumahnya seperti bakteria, haiwan dan juga tumbuhan. Sekarang mari kita lihat bagaimana virus membiak. Yang pertama, virus melekatkan diri pada permukaan sel perumahnya. Kemudian, virus menyuntikkan bahan genetiknya iaitu DNA ke dalam sel bakteria. Bahan genetik virus mengambil alih kawalan sel bakteria sambil membahagi dan menggunakan bahan di dalam sel bakteria untuk membina lapisan protein atau kapsid. Bilangan virus baharu yang dihasilkan di dalam sel bakteria kian bertambah. Virus baharu memecahkan sel bakteria dan membebaskan diri untuk menyerang sel bakteria yang lain. Berapa kali anda mencuci tangan setiap hari? Apakah kepentingan mencuci tangan dengan sabun atau pencuci tangan? Mengapakah kesedaran mengenai kebersihan tangan perlu ditekankan dalam semua urusan harian, terutama semasa mengendalikan makanan? Tahukah anda, mikroorganisma wujud di mana-mana di sekeliling kita. Tangan kita merupakan tempat yang paling banyak mikroorganisma kerana tangan menyentuh pelbagai benda di sekeliling. Tangan kita mungkin kelihatan bersih, tetapi ini tidak bermakna ianya bebas dari mikroorganisma berbahaya. Semua orang mengetahui membasuh tangan itu penting, khususnya dalam menghalang penularan jangkitan penyakit seperti COVID-19. Namun, sejauh mana kita mempraktikkan kaedah membasuh tangan yang betul? Membasuh tangan dengan sabun dan air adalah cara terbaik untuk menyingkirkan kotoran, bakteria atau virus daripada permukaan kulit. Tangan yang bersih dapat mengelakkan penyebaran mikroorganisma antara individu kepada individu yang lain. Apakah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma? Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Yang pertama adalah kelembapan.
cahaya, suhu, nilai pH dan juga nutrien. Sekarang mari kita lihat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma secara terperinci. Faktor yang pertama, kelembapan. Keadaan yang lembap sesuai untuk pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma. Persekitaran yang kering pula menyebabkan mikroorganisma kurang aktif dan merencatkan pertumbuhannya. Faktor yang kedua, cahaya. Mikroorganisma seperti alga mempunyai klorofil yang memerlukan cahaya untuk menjalankan fotosintesis. Manakala mikroorganisma seperti kulat dan bakteria pula tumbuh dengan lebih baik dalam keadaan gelap. Pendedahan kepada cahaya ultraungu dapat membunuh mikroorganisma. Faktor yang ketiga, suhu. Suhu 35 hingga 40 darjah Celsius merupakan suhu optimum bagi pertumbuhan mikroorganisma. Keadaan suhu terlalu rendah seperti yang terdapat di dalam peti sejuk dapat merencatkan pertumbuhan mikroorganisma. Keadaan suhu yang terlalu tinggi pula mampu membunuh mikroorganisma. Faktor seterusnya adalah nilai pH. Nilai pH 7 iaitu pH neutral merupakan nilai pH optimum bagi pertumbuhan kebanyakan mikroorganisma. Terdapat sebahagian mikroorganisma yang dapat hidup di persekitaran yang sedikit berasid atau beralkali. Faktor yang terakhir adalah nutrien. Kadar pertumbuhan mikroorganisma meningkat dengan kehadiran nutrien yang cukup. Kadar pertumbuhan mikroorganisma akan terencat walaupun dengan kehadiran nutrien apabila faktor lain seperti kelembapan, cahaya, suhu dan nilai pH adalah terhad. Sekarang mari kita lihat soalan uji minda. Soalan yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan mikroorganisma? Jawapannya adalah mikroorganisma ialah organisma seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Soalan kedua, namakan 5 kumpulan mikroorganisma. Jawapannya adalah bakteria, virus, alga, fungi dan protozoa. Soalan yang ketiga, mikroorganisma manakah yang paling seni? Jawapannya adalah virus. Soalan keempat,
Nyatakan 5 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Jawapannya adalah suhu, kelembapan, nutrien, nilai pH dan juga cahaya. Baiklah murid-murid, kita telah pun habis atau selesai mempelajari berkaitan dengan mikroorganisma. Cikgu harap anda telah pun jelas berkaitan dengan mikroorganisma. Jika anda ada sebarang persoalan atau pertanyaan, anda bolehlah bertanya pada guru anda di sekolah nanti atau boleh rujuk buku teks. Baiklah murid-murid, sempena dengan musim COVID-19 ini, sentiasalah menjaga diri anda dan keluarga anda. Sentiasa bersihkan tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer untuk menghapuskan virus corona. Baiklah, kita telah sampai ke penghujung video. Cikgu harap anda telah subscribe channel cikgu, channel Noraini Gaming. Sehingga kita berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye!